convolution ni bukan pendek dia panjang juga convolution ni. Okay, dia pun it takes about 1 week juga untuk buat benda ni. Jadi itulah dia. Okay, so sekarang kita pergi kepada tajuk yang kita nak buat hari ni. Okay, so I hope you have finished your, kita pergi dulu, kita recall balik. Okay, ni what we have done last Monday. Madam, Science. Amirul dah masuk. Mirul nak masuk lah pula. Okay, kejap tengok. Muhammad Amirul, tapi yang masuk tu Muhammad Firdaus. Okay, ni dia. Okay, 42. So bayangkanlah kelas awak ni ada 16. For each group you ada 16. So 16 kali 4 berapa kelas? 16 kali 4 apa? Dah belajar advance 16 kali 64. 64. 64. 64 lah orang. Sekarang ni as of now berapa sekarang? Jam menunjukkan pukul 8.29. Bawa ada 42 pelajar masuk. Okay. Sepatutnya bulan Ramadan lagi bangun 6 pagi kan. So lagi tak bangun pula. Kelas online ni macam ni lah, patutnya lagi senang. Because you boleh belajar atas katil pun. Kalau kelas nanti kena pergi naik bas, kena naik motor, kena pakai baju. Betul tak? Ni very convenient Like, in your own room, kata orang kata, on your own bed. Lah boleh belajar ke mana-mana. Okay, kita tengok ni keluar masuk tak? Okay. Sekejap I think I tutup my video ni. Okay. Okay, ni kita what we did last Monday. Okay. Ni kita buat last Monday. Kita tengok lapas transform of basic 1. Then kita belajar completing the square. And then kita buat some of the exercises. Okay, lepas tu kita pergi kepada partial fraction. So I think I dah explain kepada awak dan tunjukkan a few example how to break your equation into komponen-komponen dia menggunakan partial fraction. Dan saya rasa saya suruh awak buat latihan ni kan. Betul tak kelas? Okay, so sekarang saya tak tahu awak dah siap ke belum ni semua ni, latihan ni. Dah buat ke belum? Okay, saya janji nak tunjukkan awak jawapan. Okay, this is the answer. Okay, you boleh tengok sekarang. Okay, jawapan untuk number A. Okay. Okay, kalau kita menggunakan partial fraction, so you breakkan kepada tengok faktor dia ada berapa, faktor dia ada berapa, dia ada 2, so you akan ada 2 terms lah kat sini. Okay, ini ialah sebenarnya untuk dapatkan komponen dia is not a new thing. Actually you dah use this theory dah masa awak buat integration kan. Menggunakan partial fraction tu. Bila you gunakan integration by technique of integration menggunakan partial fraction, dia kan you kena breakkan you punya equation kepada bentuk form macam ni. So it is the same thing. Okay, the same thing. Alright. So kita breakkan, lepas tu kita akan cari Laplace satu-satu lah. Kita akan cari Laplace satu-satu. Okay, kita cari inverse, dia punya inverse satu-satu. Okay, so itu dia. Okay, ni sekarang dia punya challenge dia adalah untuk awak breakkan dia lah kepada komponen yang betul. Okay, komponen yang betul. So kita dah beritahu, okay, look at the factor, linear ke, kuadratik ke, okay, ataupun repeat root ke, okay, itu semua. Sebab itu yang akan menentukan dia punya numerical atas ni kan. Sama ada kita nak letak constant ke, nak letak linear ke. Okay, alright. So ini dia, okay. So any question on this? C, D semua ni? E, okay, E. Lepas tu kita ada F. This is all good exercise. Kalau you boleh buat A, B, C, D, E, F ni pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, dah cukup dah untuk memahirkan awak kan. Untuk you
you get an idea lah what is this partial fraction is about. Okay, alright. So selesai. So I think kita berhenti di setakat tu hari tu. Okay, so far tak ada question apa-apa Betul, tak ada apa-apa question Okay, kita tutup ni. So kita pergi pada minggu kelima. Okay, minggu kelima, where are you here? Di sini minggu kelima. Okay, minggu kelima. So hari ni apa yang kita nak cover hari ni Tengok apa kita nak cover hari ni. Okay, 4 kita nak tengok kepada second shifting. Kelima, kita nak tengok kepada inverse Laplace of derivative. Ini Laplace of derivative ni adalah macam multiplication dengan T of n tau. Okay, tak apa. And then kita akan tengok akhir sekali adalah division by S. Division by S adalah inverse, bukan inverse lah. You cari Laplace, property yang menggunakan division by S ni adalah hasil daripada Laplace integral kan. So ingat tak kalau you ada Laplace of integral, bila cari Laplace of integral ni, so you cari ni. Dapat Fs, you divide by S. So sekarang kalau awak ada form yang you nak cari inverse of Fs over S ni, you akan dapat benda ni lah nanti. Okay, dapat benda ni nanti. Okay. Itu je kita punya objective for today. So it will take about 2 hours kot saya rasa. Bukan 2 hours lah. Maknanya sebenarnya kalau nak deliver tu mungkin dalam masa berapa minit je. Tapi nak tunggu awak buat dia latihan a few exercise Okay, so sekarang kita start with second shifting Okay. Okay, second shifting ni kan bila kita ada unit step function, betul tak? Bila we have a unit step function, so bila you nak cari dia punya inverse, kan you gunakan second shifting kan? Second shifting. Lepas tu awak akan dapatlah a factor of ni. Okay, a factor of e to the minus as ni. Sebab awak tengok balik, okay, letak put side by side. Okay, sebab awak senang kan buat benda tu. Okay, saya mungkin juga boleh juga pun buat side by side kot. Nanti cuba tengok sekejap. Saya tengok saya boleh tarik tak nota. Itu minggu kedua saya rasa kan. Ke minggu ketiga, saya tak ingat. Minggu ketiga kot. Minggu ketiga lah. Okay, ni second kan. Second shifting ni, nampak ni. Okay. So, bila kita cari Laplace of ft minus a, ut minus a, remember? Kalau ada benda macam ni. So, sekarang bila kita cari dia punya Laplace, kita keluarkan ni. So, dia ada factor ni kan. Ada factor exponential ni, e minus as. Lepas tu Laplace ft. Then you cari e minus s, carilah Laplace of ft adalah fs. Dan ni jawapan dia. Kan? Okay, sekarang kita pula nak cari inverse of this. So inverse of this, bila dia ada benda ni. You nampak ada e to the power of something. So jawapan awak mesti macam ni nanti. Dia pergi ke sini. Sebab kita sini kepada sini. Okay? Okay, now kita pergi kepada. Okay, tutup ni. Okay, now ni nampak ni. Sekarang kita nak cari inverse of yang ada dalam equation awak ada ni. Ada exponential to the power of as. And then kita adalah sebutan fs kan. Lepas tu jawapan awak mesti dalam form macam ni. ft minus a, ut minus a. Jawapan dia nanti. Okay. Sebab pelajar nanti, ada pelajar dia selalu tertinggal yang this part. Okay. You cari benda ni dah betul lah. Tapi dia terlupa nak tulis jawapan dia dalam form yang ini. Okay. Kita bukan nak ft ut. Kita nak ft minus a, ut minus a. Jawapan dia. Okay, sebab tu bila pelajar buat, kita suruh dia siap-siap tulis ni. Siap-siap tulis ni supaya dia terikat dengan benda ni. Okay, kalau tidak tu dia memang boleh terlupa. Jadi once you kata jawapan you mesti dalam form ni. Jadi you buat. So kalau jawapan answer you bukan dalam form ni, you tahulah you belum selesai lagi. Okay, begitu. Okay, sebab kadang-kadang pelajar dia buat semua betul. Cuma the last line dia terlupa nak letakkan dalam form ni. Okay, ni kita ada berapa ni? A, B, C, D, E, F. Ni adalah F sampai berapa? 2, 4, 6 latihan kat sini. So sekarang
awak punya tu cuma A saja dah berjawab kan? Siapa lawan? Siapa nak bercakap dengan saya ni? Sekejap saya nak tengok siapa yang boleh bercakap dengan saya ni. Saya nak panggil nama lah. Siapa yang ready nak bercakap dengan saya ini? Nak menyambut saya punya tu. Siapa ini? Siapa yang dah bersedia? Ada tak pelajar wanita? Pelajar perempuan? Nurul Hidayah boleh buka mic ke? Tak boleh. Mana Nurul Hidayah ni, kat dapur ke Nurul? Natra Auni? Tak ada juga. Okey, saya ambil ni lah. Hakimi ya, Hakimi? Hakimi ada? Hakimi ni bukan yang minta saya sign dia punya form ke? Hakimi Ahmad ni. Tak jawab pula Hakimi Ahmad ni. Okey, siapalah ni? Alright, kita tengok kat sini. Muhammad Haziq ada? Senyap je. Muhammad Haziq? Tak dengar ke? Ya. Boleh ke awak stay online 2 jam ni? Tahu itu. Jam boleh ke? Boleh? Asal mengantuk ke? Tak. Itu. Mengantuk? Ya Allah. Habis takkanlah nak belajar sejam je. Habis sejam lagi tu tak nak belajar. Boleh. So hari ni adalah tugasan awak. Muhammad Aziz, saya nak ambil 2 orang. Okey, satu lagi saya ambil Muhammad Najmi. Muhammad Najmi? Ya. Oh, jauh Muhammad Najmi. Boleh dengar saya tak? Muhammad Najmi boleh on mic ke? Tapi saya tak dengar awak lah. Tak berapa kuat. Line saya tu. Line pun ni. Okey, dah kuat dah. Okey, saya cakap awak dengan Muhammad siapa tadi? Muhammad Aziz dan Muhammad Najmi Yang lain sesiapa yang nak jawab pun boleh. Okey. Okey. Kalau dia tertidur Muhammad Aziz dan Muhammad Najmi ni, so yang lain boleh membantulah. Okey. Kalau tidak nanti tak ada respon ni. Macam mana kita nak tahu awak ni okey tak apalah, sekurang-kurangnya saya mengajar 2 budak ni kan. Yang lain bolehlah nak tidur-tidur je lah. Betul kan? Boleh tidur ke yang lain? Okey, kalau you tidur you rugilah. Okey. Alright, so itu je. Kalau tidur awak rugi, awak nak kena belajar sendiri. Okey. Alright, so kita pergi kepada tadi nota kita. Okey. Okey ni. Okey, saya lupa tadi siapa dia. Tadi kita nama Muhammad Najmi dengan Muhammad apa? Haziq kan? Okey. Okey, Muhammad Haziq, Muhammad Najmi. Ya. Alright. Okay. So tengok second shifting ni. So sepatutnya awak lebih faham daripada orang lain. So untuk tajuk ni, tak apa. Untuk tajuk ni tajuk penting. Tajuk ni markah dia banyak. Okey, markah dia boleh jadi 10 markah apa semua kan. Jadi awak beruntung lah kalau awak betul-betul fokus kepada ni. Okay, second shifting, if Laplace inverse of Fs adalah Ft, alright. So Laplace inverse of, okay, ada tambahan exponential depan dia ni, e to the mana as Fs adalah jawapan awak mestilah Ft minus A, tengok ni, ambil kat sini, T minus A, Ut minus A. Tengok sini ialah negatif atas ni, ni negatif So ni akan jadi negatif. So negatif akan jadi negatif kat sini, negatif. Okay, so dia kod. Kalau dia positif jadi positif. Sebab kadang-kadang awak akan dapat positif kan. Tapi dalam kes ni semua negatif nampaknya. Ini semua negatif. So e to the power negatif, e to the power negatif, e to the power negatif, power negatif, negatif. Okay, now kita tengok jawapan kita. Dia tengok ni soalan ni kita punya ni kan. Okay, saya nak buat kat sini. Okay. Kita tulis siap-siap. Saya katakan kita tulis siap-siap. Okay. Kita pakai jugalah.
Okey, sini jawapan dia saya nak jawapan dia. Okey. Okey. Siapa lah nak bawa masuk tu? Okey, saya pakai Jamboard lah kot. Tapi Jamboard ni dia okey, tu boleh tak kita buat kat situ ah? Tak nak kot kena pakai mouse. Okey. Ini jawapan dia, kalau saya letak ni jawapan dia. Okey, jawapan dia nanti adalah okey. Okey, semestilah jawapan dia nanti adalah mestilah dalam form ni F. Okey. Betul lah punya apa? Punya ni. Okey, so mestilah F okey, kita boleh buat ni tak? Oh, ni boleh juga ni kan. Lari ni. Sekejap kelas. Dekat sini atas. Okey. Okey, sekejap. Okey. Kejap Allah. Kita mau tutup dia masuk. Tadi soalan kan? Soalan kan? Soalan tu. Okey, saya pergi sini. Okey, wait. Okey. Okey, mana dia? Okey kan? Okey, tadi kita nak cari Laplace of Laplace inverse. Okey, Laplace inverse of apa tu? Bacakan sikit, boleh tak? 4. 4E negative 4S 4E negative 4S over S S berapa? S S S kurungan S plus 4. S plus 4, begitu? Ya? Ya. Okey. Okey, sekarang kita tengok ni ada factor of ni, 4E, ada E pun 4S. So awak siap-siap tulis ni, saya kata siap-siap tulis sini. Jawapan awak mestilah sini adalah T minus 4. Okey? U T minus 4. Siap-siap tulis begitu. Okey, boleh? Okey, tulis tu siap-siap jawapan awak first line tu, tulis macam tu Okey, so sekarang kalau ikut tengok dalam awak punya nota tu, okey, jap saya pergi kepada, saya kena tukar-tukar lah ni maknanya. Okey, nota awak, where's your notes? Okey, nota ni minggu ni, ni. Okey, so kat sini saya nak tadi tak berjaya nak tulis ni kan. Okey. So kita tak comotkan ni. Okey. So ini awak siap-siap tulis macam ni. Okey, siap-siap tulis macam ni.
tulis siap-siap tulis macam ni, macam saya buat tadi. Okey. Nak buat siap-siap tadi. Okey, lepas tu cara nak buat dia ialah, lepas tu apa yang tinggal? So apa yang tinggal lepas tu? Kita tengok sini. Okey, nampak ni first line dia siap-siap tulis ft minus 4 ut minus 4. Siap-siap tulis. Okey, so sekarang ini bila you dah tulis macam ni, ini awak boleh lupakan. E minus 4s ni awak boleh lupakan. Okay, so tinggallah awak punya 4s, s plus 4. 4s, s plus 4. Okay? Okay, lepas tu awak akan selesaikan. So you nak cari yang tinggal, you nak cari inilah nanti. Awak nak cari yang ni, dia punya inverse yang ni nanti. Okay, so sekarang awak breakkan dulu kepada yang kita belajar partial fraction. Okay, so saya breakkan jadi saya A over S. Yang ni saya akan buat B. Ni linear. So ni adalah B S plus 4. Okay, lepas tu I selesaikan apa A, apa B kan. Okay, so di jalan buat kerja, jalan kerja begini. Okay, ini dah saya kata tadi, provided you dah tahulah saya dah latihan yang awak dah buat tu kan. Jadi saya boleh continue je ni. Okay, now saya dapat A equal to 1, B equal to minus 1. So kita masukkan kat sini. Okay, A equal to 1 saya gantikan. So A equal to 1, B adalah minus 1. So B adalah, ni dah tukar, ni patut plus, B, because B minus 1, so sini jadi minus, sini 1 over S plus 4. Faham tak Najmi? Faham dia. Okay. So kita cari inverse yang dua ni. So cari inverse 1 over S adalah 1. Inverse of 1 over S plus 4 adalah E to the minus 40. Okay? Itu adalah FT lah. Itu adalah FT. Ni bukan jawapan lagi. Tadi saya kata jawapan kita mesti dalam form macam ni kan. Dalam form macam ni. Okay, dalam form macam ni. Kita dah buat kat sini. Ni dalam form macam ni. Okay. So sekarang awak tukar. Kalau FT adalah 1 minus E minus 40. So maka kalau you nak cari FT minus 4. Mana-mana awak nampak T tukarkan jadi T minus 4. Okay. So sekarang ini 1 jadi 1. Ni minus. Ini E. Ni E. Minus 4. T ni tukarkan. T ni tukarkan jadi T minus 4. T minus 4. Itu selesai. You punya FT minus 4 dan inilah dia. Lepas tu awak tambah U T minus 4 kat ujung ni. Faham ke tak faham? Faham tak? Faham. Macam tu dia. Cara dia Okay, saya tunjukkan yang kedua. Okay, so yang kedua, soalan yang kedua yang ni. Okay, so ini adalah L inverse, you nak inverse of this. Jadi awak tengok ada faktor E to the power ni kan, you nampak ada ni. E to the power ni, itu membolehkan awak menggunakan second shifting. Okay, jadi saya siap tuliskan FT minus pi, UT minus pi. FT minus pi, kita ambil ini kan, at UT minus 5. Okay, so sekarang kita boleh lupakan yang ni. So tinggallah yang ini saja, F plus 3. Ini SS squared plus 1. Tinggal yang tu. Dan kita buat partial fraction lah. Partial fraction. Ini adalah faktor yang linear. Jadi A over S. This one is square. S squared plus 1 dia kuadratik. So dia akan jadi BS plus C. Ingat kita punya sebutan ni adalah sebutan S. Janganlah pula awak letak X. Kan kita memang kita bagi tu, saya bagi beberapa option kan, macam mana kita nak buat. Okay, kita buat in term of X. That is what yang you selalu lihat lah. Tapi dalam case ni dia sebutannya ialah kita lapas equation. Lapas equation is in term of S. Jadi you punya sini lah BS campur C over S squared campur 1. Dan selesaikan. Okay, selesaikan. Lepas tu dapatlah, ambil, you ada berapa unknown kat sini? Ada 1, sini ada 2, sini ada 3. So you kena ambil 3 nilai S. 3 nilai S. Okay, so dia ambil coefficient S. Dia ambil coefficient S adalah 0. Lepas tu dia ambil 0, jadi 3 equal to A. So A dapat 3. Itu dah diselesaikan lah. Lepas tu dia ambil lagi S, ni bukan di substitute. Ini adalah dia buat comparison. Dia buat comparison kan, ni dengan ni kan. Dia buat comparison sini. Ni dia kumpulkan, ni ada banyak cara lah awak nak selesaikan untuk A, B, C tu. Yang awak tengok semalam, kita substitute
S1, S dengan satu nilai itu pun boleh. Tapi itu memang selalunya cara yang senang dapat jawapan lah. Yang ini pun senang juga. Ini ialah dia kumpulkan Dia kumpulkan, okay, dia groupkan sebutan-sebutan yang ada S kuasa 2. Ni kan dia sebutan-sebutan yang ada S lah macam ni kan. Kat sini adalah S campur 3. Ni adalah, okay, ni dia dah ni. Lepas tu sekarang dia kumpulkan, ni dia tak kumpulkan lagi. Ni baru dia darab silang kan, dia darab silang. So sini atas ni S campur 3, so yang atas ni A dapat A S squared plus 1. Ini B S campur C plus C. Lepas tu dia buka lah. Dia expand ni, so dia ada A S squared plus A plus B S squared plus C. Jadi baru dia tengokkan coefficient. Kalau coefficient, dia tengok coefficient S adalah, yang coefficient dia S saja. So ialah C saja. Okay, kalau sebelah sini, C, dia punya coefficient of S adalah 1. So dapat C equal to 1. Nampak tak? Lepas tu dia tengok coefficient of S squared. Lepas tu dia tengok coefficient, dia tengok constant. Okay? Itu pun boleh jugalah cara dia. Okay. Saya tak mau explain kaedah dapatkan ABC tu, tapi sebenarnya itu penting lah. Okay, itu awak kena carilah, kena belajar, itu semua kita anggap awak dah tahu. Okay, awak dah tahu. Okay, lepas tu kita dah selesaikan untuk A, B, C. So, I masukkan dalam equation ni, okay, apa A tadi kan? Ni A apa? A adalah 3. So, letak A adalah 3 sini. Lepas tu B apa? B adalah 3 juga. B apa kat sini? B adalah negatif 3. So, jadi negatif lah kat sini. B adalah 3S per S squared. Okay, so C apa? C adalah apa? C adalah, mana pergi ni? Okay, C adalah 1. C adalah 1. Okay, C adalah 1 sebab kat sini kita dah minus. So, kat sini dia akan jadi campur jadi minus, tolak lah. Kalau awak buka bracket, awak akan dapat balik sama macam ni. Sama macam ni. Okay, lepas tu awak cari inverse of this. Okay, cari inverse ni. Lepas di split kan. Nampak tak? Ini adalah minus 3S over S squared plus 1, di split kan. Lepas tu yang ni akan jadi campur kat sini balik. Lepas tu dipecahkan 1, sini S squared plus 1. Sebab atas ni kita boleh splitkan kepada 2 terms. Ni dia splitkan kepada 2 term. Lepas tu dia carilah inverse of 3S adalah 3. Inverse of 3S S squared plus 1 adalah 3 cos T. So inverse of 1 over S squared plus 1 adalah sin T. Okay, ini adalah FT. Jawapan kita tadi ni bukan dalam bentuk ni. Jawapan awak kena ada ujung dia, ada UT minus pi kan. Okay, jadi dekat mana-mana you nampak T, macam ni kat sini T, macam di sini T, awak kena tukarkan T tu kepada T minus pi. Okay, so untuk yang ini, so maka 3, so 3 cos, okay, ni T tukarkan T minus pi, sin, tukarkan T ni adalah T minus pi, lepas tu U ni adalah T minus pi. Okay, faham? Okay, now awak boleh buat C. Buat sekarang semua orang buat C, D, E, F. Okay, saya akan panggil. Saya bagi, maybe cuba C, D lah kot. C, D. Okay, E, F nanti awak boleh buat kemudian. Okay, saya sekarang kita pukul 8.56. Okay, maybe pukul 9.10 minit. 9.10 minit. So siap semua. Okay, 9.10 minit saya akan back to you. Okay, kita tengok jawapan tu, lepas tu kita pergi kepada tajuk lain. Okay, so sekarang boleh buat sekarang. Alright. So buat sekarang kelas.
Kalau ni tu boleh lah buat macam apa S plus 4 aku seperti tiga, so 1 tolak 3 meter 2 bagi 32. Apa benda ni? Ini sama dengan negatif 1.6. Benda aku buat ni tak tahu betul ke tak. Nampak macam betul. Yang ni okey ke tu ni? masuk ke? Sabang Iya, aku tak faham sangat. Dia lafaz-lafaz ni. Apa? Nak tukar lafaz-lafaz ni tak berapa faham lagi sebenarnya. Aduh. Temen nak menangis buat penatah ni. Aku rasa kena samakan pembawah tu kan. Darab lepas tu kau Okay. Pisang. Soalan tak siap lagi. Okay. Okay, Najmi dan juga tadi siapa? Najmi dan Haziq. ini macam dapat. Macam mana? Siap? Hello? Saya set Andy ada. Ni Andy ya? Okay, Andy. Boleh? Ni mana? Ni week number 5 apalah. Okay. So kita tengok jawapan kepada C and D. Okay, C and D. Alright, so sama je kaedah dia. Alright, so look at the equation. You tengok equation dia ada exponential to the power of 3s. So kalau kita nak cari inverse, kalau ada benda ni, so ni mesti datang daripada second shifting. So datang second shifting, so you siap buatkan jawapan you mesti dalam form ni. Jawapan you nanti dalam form ni. Alright, so kita ambil lah FT, T minus 3, kita ambil kat sini T minus 3, UT minus 3. Lepas tu bila kita buat, kita selesaikan, kita boleh ignore this part. Kita dah ready dah jawapan ni. Lepas tu kita ambil yang tinggal je lah. Jadi 1 over S squared S plus 4. Lepas tu jadi partial fraction. Okay, so you breakkan kepada ni, tengok ni S ni kan. Kan saya beritahu semalam, you boleh tengok dia sebagai kuadratik, you boleh tengok sebagai repeat. Jadi kita cari yang degree yang paling rendah. Jadi kalau kita ambil kuadratik, dia degree 2. Kalau kita ambil degree 1 tapi dia repeat, dia degree dia linear.
So kita dapat AS, so BS squared plus C plus S plus over CS S plus 4. Selesaikan. So dapat B berapa, dapat C berapa, dapat A berapa. So masukkan dalam ni, ABC ni, substitute with the value that you get kan. Okay, lepas tu carilah dia punya jawapan. So jawapan awak nanti dalam macam ni. Ni saya kata pelajar dia tinggalkan macam ni. Sebab dia memang rasa macam dah selesai kan. Tapi seperti saya kata tadi, awak check balik, jawapan awak mesti dalam form yang ini. So mana-mana nampak T, tukarkan jadi T minus 3. Okay, so tengok kepada jawapan awak. So this is 1 minus 16. So minus 1 over 16, so tak ada apa-apa. Si 1 4 T. T tukarkan T minus 3. So dapat T minus 3. Plus. So 1 over 16. 1 over 16. E to the minus 4. T tukarkan T minus 3. Okay, selesai. Untuk yang this part, so akhirnya awak ada letak kat sini ujung ni sebab jawapan kita adalah UT minus 3. UT minus 3. Faham? Okay, so untuk D sama lah. Untuk D sama. So sini E minus 2S. So ni adalah T minus 2. You ambil FT minus 2, UT minus 2. Okay, so yang tinggal nanti adalah 6 over S squared plus 4 kan. Okay, dan kita akan cari ni 6 over S squared plus 4. So apa dia buat adalah ini adalah apa ni, kita buat sedikit adjustment. Okay, ini adalah dalam form kalau you tengok S squared plus 4 ni mestilah datang daripada sama ada cos or sin. So kalau atas dia ada nombor jadi mestilah sin. So kalau nak sin dia mesti 2, jadi kita keluarkan 3. Okay, 2 akan ke 3. So inilah 3 L inverse 2 over S squared plus 4. So kita akan dapat 3 sin 2T. Ini adalah jawapan dia, belum lagi sebab kita nak jawapan T kita tu mestilah T minus 2. Jadi saya tukarkan ini. 3 sin 2 T tu tukarkan T minus 2. Lepas tu tak ada lagi kan lepas ni. Dan you buatlah U T minus 2 last sekali. Okay, so awak buat benda yang sama lah untuk E dan F. E dan F. Okay, jawapan dah ada kan? Saya dah bagi, betul? Betul. Okay, jadi awak buat tu yang tu E dan F. Okay, so setakat ini ada soalan tak? Siapa-siapa? Anybody? You have any question on this? Second shifting ni? So far okay. Tu saya kata second shifting ni dia bila kita nak solvekan apa whatever equation yang tinggal, okay, whatever equation left ni, dia kena gunakan partial fraction kan. Sebab tu saya nak ajar partial fraction semalam. Okay, sebab dia memang kita nak pakai nanti kat sini. Nanti kalau tidak, saya tak boleh buat contoh ni. Okay, tak boleh buat contoh ni. Right. Sebab dia memang akan kena pakai kan. Banyak semua boleh katakan semua kita pakai kan. Kecuali lah ini kita tak pakai sebab kita dapat something yang kita boleh gunakan 7 basic function tu lah. Okay. Okay. So kita pergi beralih kepada property yang kelima. Property yang kelima iaitu inverse Laplace transform of derivative. Inverse Laplace transform of derivative. Okay. Ini dia lebih kepada macam multiplication of T of N. Kalau you tengok, okay tengok sekejap. Kita pergi balik kepada minggu ketiga punya ni kan. Okay, minggu ketiga. Okay. Minggu ketiga bukan ni minggu kedua kot. Minggu kedua, artinya salah bukan minggu ketiga. So minggu kedua punya nota lah. Okay, saya akan ambil minggu kedua punya nota. Okay, tengok minggu kedua kan punya yang untuk multiplication dengan T of N ni. Okay, this is week number 2. Okay, so kita tukarkan kepada view kita. Sekejap kita nak one page lah. Okay, one page saya besarkan. Zoomkan dia 150. 150 kan. Okay, tengok multiplication dengan T of N. Saya rasa dekat sini. Okay, this one kan. Tengok ni, multiplication dengan T of N Okay, ni. Tengok kita akan differentiate beberapa kali kan. Okay, so kita akan differentiate. So sekarang kita nak reverse tau. Ini kita nak bawa ke sini pula. Okay, ni macam ni bawa ke sini pula. Okay, right.
Okay, itu dia. Ni ialah multiplication T of N, derivative of transform. Kita panggil derivative of transform. Nanti kita akan differentiate. Ni kalau kita cari Laplace transform of this function, okay, multiplication dengan T of N, you have to differentiate the Laplace of Ft n time. Okay, n time. So, n tu adalah the power of T. The power of T. Okay, so sekarang kita balik kepada apa yang kita nak belajar minggu ni, iaitu kita nak tengok boleh ikut tak? Boleh ikut kan? Boleh. Boleh. Cukup besar tak ni dalam skrin awak? Saya tak tahulah. Oh, okey Okay tak? je Menda. Besar sangat? Okay, yang tadi. Yang tadi? Yang ni okey kan? Wah, ni kecil. Okay Menda. Okey yang tu. Okey, tak apa. Okey, so kita tengok ini kan. Okey. Okey, inverse Laplace of derivative. Okey, ni dia. Kalau ni katalah kita tahu inverse of Fs adalah Ft Okey, inverse of Fs adalah Ft. Okey, maka macam ni kelas awak jangan tersilap yang kadang-kadang saya nampak nota ni dia kadang-kadang dia gunakan F kecil, kadang dia gunakan F besar Okey, tak apalah nanti awak kena adjust sikit dekat awak punya tu kan. Sini. Sebab saya rasa kalau patut gunakan F besar. Okey. So kalau inverse of Fs, sebab ini PDF ke? Oh ni PDF Saya patut kena ambil yang tu, yang bukan PDF untuk saya. Okey, tak apalah. Okey. Kalau inverse of Fs adalah Ft, maka inverse of F prime, nampak tak? F prime. Kalau inverse of Fs adalah Ft, maka inverse F prime. Maknanya yang ini saya cari derivatif dia adalah minus 1 Tft tambah ni. Minus 1 Tft. Ni nak pakai ni. Okey, ni nak pakai ni. Okey, saya rasa saya guna Jamboard kejap. Okey, saya guna Jamboard sekejap. Minus 1 Tft kan. Okey. So kita tengok mana Jamboard. Okey. Okey ni, kita tengok ni. Okey. Formula dia. Okey. Okey kelas where is? Okey. Laplace inverse of saya gunakan ni lah. Sebab kadang-kadang dalam awak punya sebelum ni kita gunakan ni tu kan. So inverse of Fs, tapi ni pun dah pakai Ft juga, huruf besar ni. Okey, tak apalah, saya rasa saya ikut dalam nota awak. Nota awak pakai F besar ke F kecil? Hello kelas. Nota awak pakai huruf besar ke huruf kecil? Yang inverse tu kan madam? Ni F dia kan nota awak sama tak macam nota saya tadi? Sama. Sama, okey lah. Awak pakai F kecil kan? Okay, so ni dia F kecil. Oh, wait. Okay. Pakai F besar madam? Pakai F besar. Yang untuk inverse Laplace transform tu dia pakai F besar. Oh ni F besar saya yang saya show on screen ni yang kecil Dalam nota awak F besar ya? Ni F besar lah. Okay ni F besar, okay. Itu rasa lebih betul. F besar. Saya tengok, saya punya nota tu saya tengok F kecil lah pula. Okay, this is minus 1. Okay, this is T. Okay, this is should be Ft lah kot. Ft. Okay, iaitu ini adalah minus 1. Oh, this is T. This is L inverse Fs. L inverse Fs. Kan? Kelas. Tu dia. Okey, ini adalah kat sini ada F prime Kat sini adalah prime. Okey, kat situ adalah prime. Ni prime. Nampak ni prime. Okey, L inverse F prime S equal to minus 1 T Ft. Ft tu adalah L inverse Fs saja. L inverse Fs.
Okay, ni dia. So kita akan pakai formula ni banyak ni. Ni L inverse F prime S. F prime bukan F. Bukan F saja. F prime S adalah minus 1T L inverse Fs. Ni tak ada prime. Ni tak ada prime. Okay. Okay, so sekarang tengok ni. Ni saya ambil yang bawah ni lah. Okay, saya punya nota ni dia F kecil kan. Okay, awak punya F besar, betul? Ya. Betul. Okay. Ya. Okay, so sekarang dekat ini minus 1 to the power of n, t to the power of n ni pun ada juga sebenarnya. It depend berapa banyak ni kan. Berapa banyak kita differentiate. Tapi kita memang akan differentiate sekali saja. Okay, kita akan differentiate sekali saja. Okay, untuk ini, okay, kita tengok macam mana kita nak gunakan this formula. Okay, tengok contoh pertama, dia ada A, ada B, ada C, ada D. Okay, so A dan C jalan kerja sama, B dan D jalan kerja sama lah. Okay, ini datang daripada, tengok ni log Okay, log, kita tengok jawapan dia. I think I'm sure dekat awak ada jawapan dia kan. Okay ni. Okay, so sekarang dia kata kat sini let Fs equal to ni. Saya nak huruf kecil, huruf besar lah. Awak punya huruf besar kan? Fs tu. Okay. Tak apa, tengok sini. Jadi let Fs, huruf besar ni F equal to ln S tolak S plus 1. Sebab kalau equation tu dalam Laplace, kita nak dia huruf besar lah, Fs tu. Okay, lepas tu saya gunakan property log base E ni. So saya boleh splitkan kepada ln S tolak ln S minus 1. Okay, yang ni jadi macam ni. Ni tak ada apa-apa lagi tau. Kita tidak apply apa-apa lagi. So kita tujuan asal kita nak cari inverse ni So I ambil this sebutan. Okay, saya tukarkan dia punya form of presentation dia. Okay, so ini saya tukarkan. Saya let benda ni adalah Fs. So saya itu let Fs equal to ni. Equal whatever dalam ni. Okay. So equal to, okay, ni saya gunakan property log. Okay. Kita boleh, kalau dia hasil bagi ni kita tolak kat sini. Okay, ni kita gunakan property log. Tulis kat nota awak ni saya guna property log. Okay, nanti nak awak tahu. Okay, sekarang saya cari F prime S. Ini Fs kan? Fs adalah benda ni. Jadi kalau F prime S, saya akan differentiate ni. Saya akan differentiate ni lah. Okay, saya differentiate ni, ln S saya differentiate dapat 1 over S. Saya differentiate ni, ln S tolak 1, saya akan dapat 1 over S minus 1. Faham tak tu? Okay. Jadi daripada property yang kita dah belajar tadi, okay, L inverse F prime, L inverse of F prime ni, F prime S adalah L inverse, dia tulislah benda ni, 1 over S tolak 1 over S minus 1, kan? Adalah bersamaan dengan ni. Bersamaan dengan, patutnya ini tak buat lagi pun tak apa. Terus saya ambil yang ni. Saya ambil yang ni kan. Kalau kita differentiate yang ni, kita cari inverse dia ni, kita cari inverse ni. Jadi inverse of F prime S adalah benda ni. Okay, benda ni kan. Inverse of, okay, kita gunakan je ni. Okay, ini. Okay. So inverse of ni adalah ni. Okay. Ni dapat ni terus ni. Inverse of ni adalah ni. Jadi daripada formula tadi, so inverse of ini adalah ini. Jadi okay, inverse of ini adalah ini. Adalah ini. Betul kan kelas? Adalah ini. Okay. So sekarang, alright. So sekarang saya tarik ini keluar. Itu L inverse Fs benda ni. Adalah, okay. Adalah ini. Bagikan dengan ni. Bagikan dengan ni. Dia penjalan kerja ni terbelit-belit pula. Kita saya buatkan lagi senang.
Okay, saya buat Okay. Tengok kepada Jamboard saya nanti. Alright. Where is my Jamboard? Okay, saya okay ni. Saya mana dia hilang? Oh, saya kena tutup ni baru saya nampak dekat belakang. Okay, ni dia. Okay, kelas. Okay. Oh, ni kat belakang ni pun ada satu Google Jamboard. Okay, saya buka muka surat baru. Okay. Saya besarkan ni. Okay, saya nak tulis ni. Okay. Laplace inverse of. Okay, Laplace inverse of. Okay. F prime S kan? Okay, Laplace inverse of S. So, ini equal to Laplace inverse of. Okay. Apa dia? Okay. Tak nak je Saya buat baru lah. Okay, pada malam ni saya buat lain ni, jalan kerja yang saya nak buat ni, awak tengok saya buat. Sebab takut awak tak faham. Tapi mungkin faham kot. Fikir-fikir tak faham, tapi sebenarnya faham. Okay. Okay. Alright, so okay. Okay, mula-mula kita let kan kita punya let fs kita tu adalah soalan lah. Apa soalan kita? Adalah ln kan? ln s kan? Over s minus 1. Betul tak kelas? Okay. Nampak ni saya ingat je. So sekarang ni saya buka lah property ni kan. Saya terus buat satu line So sini adalah ln s tolak ln s minus 1. Kan? Okay, so sekarang saya cari f prime s f prime s. Okay, saya bezakan yang ni. So inilah 1 over s tolak 1 over s minus 1. Betul? Okay. Jadi sekarang saya cari L inverse Saya cari L inverse f prime s ni f prime s. Okay. So samalah seperti saya cari L inverse benda ni kan. 1 over s ni. Betul tak kelas? 1 over benda ni. Okay. So 1 over s inverse dia apa? 1. 1 over s minus 1 inverse dia lah e minus t kan. Betul tak? E minus t, e plus t E at t, e minus t, e minus a, so plus. Kita pun lupa juga plus, ni plus. Okay. Okay, ini adalah plus. Okay. Ini adalah plus. Okay. Okay. So awak bukan nak cari inverse ni, betul tak? Awak nak cari sebenarnya inverse ni, betul? Betul tak? Soalan kan? Betul. Ni bukan nak cari inverse. Awak nak cari inverse ni. Okay, sekarang kita relatekan dalam formula tu. Okay. Di mana Laplace inverse Laplace inverse of s, f prime s ni, dalam formula tu, adalah minus 1 kan, t Laplace of fs. Betul? Dalam formula kan, formula dia bagi Laplace of fs. Alright. So sekarang awak dah dapat dah Laplace of f prime s ni adalah ni. Nampak tak? Okay. So ini adalah 1
1 minus ET, so equal to minus 1 T L, sorry ni L inverse kelas betul tak L inverse kan? Ini adalah L inverse Fs kan. Okay. Jadi yang nak kita cari adalah ni lah, yang kita nak cari ni kan. Ni yang kita nak cari ni. Inilah question dia. Kan, question dia. So sekarang kita boleh lah, daripada situ kita dah dapat jawapan, iaitu L inverse Fs, okay, equal to, ni bawa ke sana. Jadi ini adalah 1 minus ET divide by minus T lah. Kan? Iaitu L inverse, apa Fs tadi? Fs tadi ni lah. Fs tadi yang kita nak cari ni. F inverse Fs tu adalah S, sorry, ni ada Ln, S minus 1. Ni soalan lah. Equal to, ni betulkan kedudukan dia. So ini adalah T, apa, bolehlah awak nak buat minus T kot. Minus T over T lah. Apa dia bagi kat jawapan kat awak tu? Tu jawapan. Okay, faham ke tak faham? Faham. Okay, so sekarang tengok kepada tadi jalan kerja tadi, saya pergi balik. Okay, ini jawapan saya kan. Alright. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. Ada rumit mengaji. Okay, so ini 1 minus T, so dapat ni. So dapatlah ni. Okay kelas? Ni dapat ni. Kita tak on ke ni? Kan on ni. Dapatlah ni. Ni lah kita buat tadi ni. Okay, alright. Okay, so itu sama nanti macam soalan C sama dengan C. So sekarang saya buat soalan yang tak sama. Okay, kita tengok B ni. B kita tengok B. Lepas tu nanti D awak bolehlah buat. Nak tengok D pun boleh. Nak tengok kita nak tengok apa? Nak tengok B ke nak tengok D? Sebab C sama macam atas. Okay, tengok B. Okay, nanti D tu awak buat sendiri. Okay, so soalan apa soalan dia? Soalan dia awak nak cari ini. L inverse tangent inverse 1 over S. Okay, tangent inverse 1 over S. Itu yang kita nak cari Dan kita let dia Fs adalah soalan tu. Lepas tu kita cari dia punya derivatif. Cari derivatif. Ni kalau tak tahu cari derivatif, okay, awak buka balik buku kalkulus awak. Macam mana nak cari derivatif, macam mana nak differentiate tangent inverse 1 over S ni. So akhirnya dapat macam ni. Okay, dapat macam ni. Lepas tu kita carilah L inverse F prime S ni. Cari inverse ni. So cari ni. Ini adalah dapat ni. Minus sin T kan ni. Ni adalah minus sin T. Okay, minus sin T. Lepas tu saya tulis balik semula ni. Minus 1T L inverse Fs. Fs adalah soalan ni. Adalah minus sin T. Jadi kalau kita nak yang ini saja. So saya akan bagi minus sin T over T. Over minus T. Itu akan jadi sin T over T. Jawapan. Senang je kan? Okey tak? Najmi, mana Fikri Haziq, mana ni? Okey. Afiq ada Afiq? Saya. Ada. Siapa lagi tadi yang buka phone tadi? Okay. Alright. So sekarang kita pergi kepada yang tajuk yang terakhir. Memang saya rasa tak sempat nak buat ni. 9:38 dah. Okay, tak apa. So minggu depan kita akan buat tutorial. Monday kita start buat tengok soalan-soalan past years. Okay. Okay, look at division by S. Okay, bila kita selesai ni so you boleh almost dah boleh buat soalan 1, 2, 3 dalam final exam awak tu. Awak dah boleh cari inverse tu semua dah boleh, partial fraction dah boleh. Okay, cuma awak tak boleh menggunakan convolution je. Yang lain-lain semua awak dah boleh jawab. Okay, so sekarang awak dah ada berapa soalan dah? Kalau you ada 10 sets, you dah ada about 30, 40 question yang you boleh buat dah sekarang. So buatlah.
Itu buatlah untuk menghadapi assignment kan. Assignment assignment 1 awak this Friday. So you have a lot of question to do. You have a lot of exercises to do, okay? Okay, so nanti kita akan buat sama-sama minggu depan sedikit-sedikit kan. Mana-mana ambil sikit sana, ambil sikit sini. Okay, so tengok division by S. Okay, sebab some of them tu kita dah buat juga kan. Kita dah buat macam definition, lepas definition, banyak dah buat dah. Okay, cuma inverse kita tak tengok lagi. Okay, division by S. Okay, division by S ni okay lah, adalah boleh dikatakan it's not actually it's not reverse tau. Tapi kita tahu dia jawapan kita nanti kita dalam bentuk yang ini. Kan bila kita buat Laplace transform of integral, kita dapat macam ni. So sekarang bila kita ada yang macam ni, kita dapat macam ni. Okay, sekarang you tengok you punya equation ni. So you kena pandai bahagikan So you kena tuliskan you punya equation tu seolah-olah satu akan jadi Fs dan satu akan tinggal sebagai S. Okay. Kita tengok ni division by S. So dia punya soalan ni kan. So let L inverse Fs equal to Ft, then L inverse of Fs over S adalah integral ni. So dalam case ni you kena integrate. Semua function yang you dapat, you kena integrate jawapan you daripada dan masukkan limit atasnya ialah T, masukkan limit bawah je lah kosong. Okay, sekarang saya nak tengok macam mana kita nak pecahkan ni Pecahkan ni. Kita nak tulis ni sebagai dia macam Fs over S. So ini saya akan pilih sebagai saya punya Fs. Nanti ini ialah saya divide by S. Nampak tak kelas? Saya kena tulis macam tu. Saya kena pilih mana Fs kita. Okey, untuk kedua kan? Untuk yang kedua. Mana jadi Fs kita? Ni jadi Fs kita. Ni saya punya Fs. Okey. So bagi dengan S yang kat sini. Okey, yang ini. Yang ini dia ada S kuasa 2 kan? Dia ada S kuasa 2. Jadi sebenarnya saya boleh tuliskan ini sebagai S kali S kan? Okey, jadi sini patutnya ada S kali S minus 1. Jadi saya akan ambil 1 over S, satu saja saya ambil kali dengan S minus 1. Okey, so ini saya boleh buat macam ni. Okey, kena pakai jemput lah sini kan. Where is the... Okay. Right. Okay. So L inverse ni kita nak cari L inverse. Okay. Tadi soalan tadi, cuba bacakan kat saya tadi soalan dia. Ada dua kali ni kan. I tak tahu atas tu apa benda ni kan. S ni tekanan. S apa? S squared S? S apa? Yang nombor berapa madam? Nombor C kan? S minus 1. Wait, okay, kita tengok nombor 1 dulu lah. Kata nombor 1 kan. Okay, saya padam lah ni. Okay, kalau nak padam senang ke ataupun kita nak pergi sebenarnya nak padam tu baik saya pergi je ambil muka surat baru kan. Daripada saya nak memadam-madam ni. Okay. Okay, okay. So nombor 1 kan, L inverse apa kelas? Saya tak nampak bawah tu. 1 over S squared plus 16. S squared plus 2. 16. Ha? 16. Oh, plus 16 kan? Yes. Okay. Okay, so sekarang kita nak pakai formula tu. So apa nak jadi Fs kita? Fs kita ambil ni lah. Iaitu 1 over S square plus 16. Okay. Tu over S. Kita buat macam tu. Ni kita punya Fs lah. Boleh tak? Nanti kita jadi ni kita Fs kita. Okay, ni yang A kan. Okay, yang B. Yang B baca kan apa dia? L inverse? S minus 2. 1 over lah.
1 over. 1 over S minus 2. Okay. 1 S minus 2. So you akan buat macam ni. Ni adalah L inverse apa kita nak supaya dia Fs over S. So ini akan menjadi saya punya S minus 2 ni. Menjadi saya punya Fs. Ni adalah saya punya S. Ni sama ni. Ni dengan ni sama. Ni macam awak punya Fs lah. Okay, Fs. Ini adalah macam over S lah. Okay, nanti begitu. Okay, nombor C. Kita tengok dulu kita nak bagikan dia kan. Nombor C, awak dapat ke sini. Apa nombor C? 1 over S squared S minus 2. You ada squared kat sini kan. S squared, lepas tu S minus 2 kan. Okay, saya rewrite balik. Inilah boleh saya katakan ini adalah L inverse. Okay, ini adalah L inverse ni saya buat S ni saya buat SS. SS macam tu. So sini adalah S minus 2. Okay, so ini adalah L inverse ni. Okay, so atas ni saya ambil sebagai S minus 2. Ini adalah saya punya S. Nampak tak? Okay, lepas situ nanti saya, ni saya punya Fs lah. Okay, ni saya punya Fs. Ni saya punya Fs. Ni saya over S. Okay, jadi first itu kita punya langkah pertama, kita carikan, kita nak bagikan dia punya. Okay, untuk D itu dia 3 kali pula kan. Jadi awak tahulah kita tinggalkan satu je S kat luar. Okay, nanti dia punya jalan kerja dia tengok Okay, sekejap. Saya tutup ni. Tak nak tutup. So kita nak buat kecilkan dia. Okay, kita tengok ni. Okay. Alright, so ini adalah kita tak nak kotorkan kita punya tu kan. Kita biarkan dia bersih-bersih je. Okay, so kita tengok yang pertama ni. Okay, now saya akan tunjukkan jalan kerja ni semua. Awak please ambil lah nota ni, ambil gambar ke apa ke patut. Okay, so sini 1SS over S plus 6 ni. Okay, saya ambil Fs ikutulah ni. 1 over S squared plus 16. So saya cari inverse of this. Ini adalah FT dia. FT adalah inverse of 1 over S squared plus 16. Saya dapat 1/4 sin 40. Ni dia. Okay. Tadi kata apa? Tadi ini adalah benda ni kan. Okay. So sekarang benda ni kalau you ada benda ni inilah sama je integral. Jadi integral FU. Jadi kat sini 1/4 ini adalah ni FT kan. Kalau FU adalah 1/4 sin 4U. Okay. Jadi kita akan buat sini FU du. So saya ambil 0 kepada T. Ini kita guna formula. Kalau inverse of this adalah ni. Jadi kita dah cari ini. FU nak cari ni adalah FT. FT kita tukarkan jadi FU. Jadi kita akan integrate 0 kepada T. So FU kita adalah 1/4 sin 4U. So du. Lepas tu awak akan integrate macam biasa. Lepas tu masukkanlah nilai T, masukkan nilai kosong. So dapat jawapan ni. You kena integrate. Okay. Lihat kepada soalan 2. Okay, soalan 2 ni 1 over SS minus 2 kan. So kita punya let Fs 1 over S minus 2 kita punya FT. Kita punya Fs. Lepas tu kita cari inverse ni. Cari inverse ni adalah mencari FT iaitu kita dapat E to T. Jadi kalau kita nak cari inverse of this yang asal tadi soalan asal iaitu kita cari inverse of this. So kita integrate FU. So ni adalah FT tukar jadi FU. So du integrate from 0 to T. So 0T E to U. Tukarlah E to U du. So integrate macam biasa. Masukkan T, masukkan kosong. Dapat ni. Boleh tak? Okay, yang ni. C. C soalan asal ni kan. S squared kan. Okay, sekarang kita tu jadi macam ni. Tapi yang ini pun itself ni, bila you nak cari inverse dia, okay, you kena ambil yang ni sebagai Fs awak. Sebab tu dimulakan macam ni, nampak? Fs adalah 1 over S minus 1. Dia ambil yang ni dulu. Okay. Lepas tu dia cari dia punya inverse, dia dapat ET. Lepas tu sekarang dia pergi kat sini. Dia pergi yang kedua kan. Jadi inverse of ni adalah Fs over S. So benda yang ni Fs kita ni over S. Okay, lepas tu ini adalah Fs ini inverse dia adalah ni ET. So saya gantikan EU du. Okay, so EUT 0 T minus ET minus 1. Okay,
Tapi sebenarnya kita nak cari yang ini. Jadi ini saya pecahkan ini pada 1/s ini. Inilah saya punya Fs ni. Inverse Fs ni. So inverse ni kita dah cari kat sini. Iaitu Et minus 1. Okay, so tapi kalau tengok ni sebagai as a whole ni, ini adalah 0t, ini adalah EU minus 1. So du. So EU minus ut dapat yang ni. Okay, so ni kita ada macam dua loop, dua kali kita kena buat sebab kita Fs bagi S, lepas tu dia menjadi Fs, okay, kepada satu lagi S yang ni. Nampak? Ini kepada ini, lepas tu ini pula ni kepada ini pula. Okay, so yang number D ni pula dia S kuasa 3 kan. Okay, mula-mula kita ambil ini Fs, kita ambil S kuasa 2 S squared minus 1 tu jadi Fs. Yang ini yang dalam ni, paling kecil ni yang dalam ni. Ni dalam ni. Cari ini apa? Ini adalah sin t. Lepas tu kita masukkan S pertama. S pertama, so kita dapatlah, kita apply formula. Ni kena integrate. Lepas tu kita masukkan satu lagi S. Okay, kita dapat yang ni. So, masukkan kali inilah yang akhirnya kita nak. Okay. Yang ini menjadi kita punya Fs divide by S kat sini. Okay, itu formula ni. Ambil yang ini. Okay, yang ini. Dapat yang ini. Dapat yang ini. So, ini jawapan akhir. Okay. Boleh tak? Laplace of integral. Division by S. Inverse menggunakan division by S. Division by S adalah... Maksudnya, kalau S kat luar tu ada 3, maka dia akan jadi 3 kali loop lah. Maksudnya tadi 2 kali loop. Dia you kena ambil ni. So you ambil daripada dalam, you keluar kan? Macam ni kan? Dia ambil satu lah. Dia keluar ke sini. Lepas tu ini jadi Fs. Untuk S, kalau you ada S2 ni, ini jadi Fs kita. Okay. Yang 3 ni, ini pula jadi Fs kita. Dia keluar. Ini ada 3 kali pergerakan. Okay. So dia very interesting sebenarnya. So kalau saya kata kalau awak kalau awak keluar daripada kelas ni, memang awak punya skill awak tu kan very sharp. Sebab very sharp awak punya maths ni. Sebab dia kalau you tengok, dia kan bukanlah macam nak kita integrate ke, you nak cari macam volume multiple ke apa kan. Dia banyak kepada macam teknik kan. Betul tak kelas? Kan you faham ni. So far ni banyak ke kalkulus awak nak guna? Tak ada kan? Betul tak kelas? Yelah cuba integration je lah, kadang-kadang nak kena integrate kan. Tapi banyak kan semua macam procedural things lah kan. Dia banyak konsep, dia banyak teori kat situ kan. Benda dia macam dia abstract sikit benda ni. Okay, dia macam abstract sikit. Sebab itulah saya kata kalau macam kalkulus, okay, mungkin awak bolehlah belajar sendiri apa semua kan. Yang ni you need to someone to explain to you kan. Kalau I letak bentang benda macam ni je kat awak ni, you nak baca ni, kalau unless lah you buat thesis ke apa kan, lama you nak baca benda ni untuk satu soalan ni, untuk you fahamkan pergerakan, why this kan. Sebab tu you kena attend class. Sebab dia banyak benda tu akan di-explain dalam kelas. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ni. Okay, so over the weekend, I think those yang tak catch up lagi ni, bolehlah tengok balik. So on Monday kita boleh fokus on the tutorial. Okay, on tutorial kan. Kita tengok Monday, lepas tu kalau kita nak habiskan convolution boleh juga, tapi convolution will not be in your test. So kita buatlah revision kot. Revision dulu kita buat semua pasir-pasir, and then when you come back week number 6, then kita boleh concentrate on convolution pula. Okay, so dah tanpa kita sedar kita dah berjalan minggu ke-6 dah kelas betul tak? Dah nak cuti half semester. Okay, nak datang balik. Alright. Tu dah nak habis dah semester 4 dah habis lah. 4 dah habis lah. So sekejap je. So habis dah satu semester. So awak nak macam mana? Semester ni berakhir macam mana? Awak nak A+? So awak nak A? Flying colours.
Flying colours, so kena belajar pun macam flying colours jugalah. Okay? Flying colours. Buat je latihan yang awak ada passes tu. Sebab saya rasa you kena tahu macam teknik menjawab. Okay, maybe technical knowledge tu awak tahu macam mana nak buat. Because I tak worry tentang tu. Sebab you actually don't have to memorize apa-apa. Sebab you akan online kan, semua online test. So you buat at home, so dia macam open books juga. Okay, so kita tak worry tu. Tapi cuma macam mana how you want to write your answer. Okay, how you want to write your answer. Okay. Kadang-kadang student tu dia faham lah, otak dia faham. Ini dia tahu ni kan. Tapi nak write down your answer. Okay, yang dalam bentuk yang betul lah, dalam bentuk yang betul. Okay. So waktu saya kena tunjukkan macam passes, macam mana nak jawab certain soalan. So kita bagi 1-2 example dan you follow lah kan. Okay. Okay, saya rasa itu sahaja ya kelas. Kita berhenti dulu. Kita jumpa lagi hari Senin. So have a good weekend. Okay, so selamat berpuasa. Siapa nak jawab tu? Tak ada orang nak jawab. Selamat puasa, madam. Selamat puasa, madam. Selamat berbuka, madam. Selamat berbuka, insyaAllah. Thank you, madam. Tapi nak beritahu, saya dapat cucu baru, tahu ke? Siapa tahu? Tahu. Tak tahu, madam. Saya tak tahu. Baru tahu, madam. Tahniah, madam. Minggu lepas hari Khamis, saya dapat seorang cucu baru. Cucu baru saya tu dilahirkan hari tu, dia kesihatan dia tidak berapa bagus. Dia ada jangkitan kuman, lepas tu dia ada jantung dia, bukan jantung dia, pernafasan dia sesak, dia sesak nafas. So dia telah dimasukkan dalam ICU lah. Jadi semuanya pakai tube, so dia dapat oksigen, makanan-makanan semua dalam tube. Okay, sebenarnya I think because of berkat doa kawan-kawan semualah. Sebab bulan Ramadan pun yang sangat berkah ni kan. Jadi cucu saya tu dah keluar daripada, dah tak pakai mesin lah semua-semua. So dah boleh bernafas secara normal. Menggunakan her own, dia punya his lah, cucu lelaki. So semalam petang dia dah pulang ke rumah, dah balik rumah saya. So dia duduk hospital seminggu, 5 hari 6 hari. Okay, so sekarang dah ada kat rumah lah. So hari ni dah ada lah tangisan budak-budak kecil ni. Okay, menambahkan, menyerikan lagi lah kehidupan kami. Betul. So itu saja. Boleh? Boleh. Madam. Boleh. Okey, sekian saja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, madam. Okey. Waalaikumsalam. Saya ada kelas lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam. Okey, siapa ni?